Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kepada Allah Ta'ala sentiasa kerana telah dapat pada kita pagi ini ialah habuan yang murni, yang baik daripada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Maka terhadap para hadirin semua, muslimin, mustami'in, mustami'at, bahawa saya mengucap terima kasih di atas sabar dia datang untuk mendatangkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita bersyukuri kepada Allah Ta'ala, menunaikan perintahnya, insya-Allah kita akan ditambahi kepada kita kebaikan-kebaikan dan pengetahuan-pengetahuan untuk selamat kita di alam akhirat nanti. Jadi tawajuh kita sekarang ialah menuju ke negeri akhirat. Inilah seruan daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah SWT menyeru kita kepada negeri yang bernama As-Salam. Inilah tempat yang Tuhan cadang kepada kita semua orang mukmin. Nama dia Darus Salam. Satu daripada tempat-tempat yang Tuhan cadang kepada hamba-hambanya yang mukmin salihin ialah Darus Salam. Nama satu tempat yang mulia ialah Darus Salam. Negeri yang sejahtera daripada segala-segala benda yang tak elok. Negeri yang sudah diproses oleh Allah Ta'ala akan dibawa ke sana orang-orang yang telah menjunjung titah perintah dia dalam masa hidup yang sedikit ini. Maka inilah sebesar-besar pemberian Tuhan kepada kita ialah iman dan Islam dan ihsan. Inilah bahan dan alat untuk kita ke sana dengan ini pemberian Tuhan. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara yang paling penting bagi kita ialah perjalanan kita ini ialah menuntut keredaan Tuhan. Ada pun keredaan lain pada Tuhan, itu tidak pasti bagi kita. Kerana kita ni orang yang bersifat sifat kekurangan dan kelemahan. Maka bila kita orang bersifat dengan kelemahan dan kekurangan, maka mestilah kita berhajat pada yang mempunyai kudrat kuasa yang tidak punya kita. Apa? Dengar ke tak? Tak boleh dengar ke tak? Tak dengar. Dengar. Okey. Okey. Jadi kita ini sudah erti daripada pengetahuan kita yang telah kita mengaji. Dah lama kita mengaji hingga sampai hari ini. Maka sudah dapat kepada kita setengah-setengah pengetahuan yang baik daripada Tuhan kita. Itulah Tuhan kita yang membalas tak nanti ke sana lagi. Di dalam hidup yang sedikit ini pun sudah balas dah kepada kita kebaikan. Dan itulah memberi kepada kita ilmu. Ilmu ini tidak ada nilaian, nisbah pada hargaan. Kerana orang tak ada ilmu, ialah duduk dia kecewa saja. Melainkan samping dia cari setiap masa, insya-Allah dibagi juga ganjaran kelebihan ilmu kepada dia. Maka mungkin yang penting bagi kita umat Islam, inilah perkara yang kita cari dan kita tuju setiap umur kita. Kerana masuk juga di dalam ini pekerjaan, masuk dalam perintah Tuhan kita, berarti kita menjunjung kita perintah Tuhan semata. Ialah firman Tuhan menjadikan dalil kepada urusan kita ini. Itulah firman Tuhan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu berkhidmat akan Tuhan kamu hatta ya'tiyakal yaqin,
Semenjak kita lahir di alam baik ini, sementara ialah menjunjung dan memikul akan titah Allah Ta'ala. Inilah dikatakan Tuhan suruh berbekal pada negeri yang jauh. Ataupun tempat mana-mana yang kita nak pergi yang jauh. Dia kata, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Hendaklah kamu pakai bekal kalau nak pergi pak jauh. Umpama nak pergi ke Mekah. Bawa bekal. Jadi bekalan ni perkara yang mendapat sementara. Bila sampai tempat dia, tak apa. Kerana Tuhan dah tiada ada. Di sana tempat dia panggil sana ni, Wallahu yad'u ila darissalam. Dan Allah Ta'ala yang menyerukan kita kepada darissalam. Maka memang tempat dia seru itu dia sudah cadang segala-galanya kepada hamba. Nah, semuanya sementara kita kena bawa bekal. Supaya kita dapat, tapi pada bekal kita cadang itu bulan bersapit, guna dan mendapat pada kita. Tiap-tiap perintah Tuhan memang ada hikmat dan ada faedah. Bagi dia kena suruh. Ialah kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Perintah yang paling agung daripada Tuhan kita yang maha besar ialah khidmatlah kamu akan Tuhan kamu dengan cara aturan dan tertib. Cara-cara dia. Cara kita. Kena buat cara dia. Kalau tak buat cara dia, maka terbina daripada siratil mustaqim. Yang kita pohong dalam tiap hari 17 kali sekurang-kurangnya. Ini siratal mustaqim. Tuhanku tunjuk kepada kami jalan yang lurus. Yaitulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan mereka yang telah kamu menikmati kepada mereka itu orang mukmin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tidak jalan yang Tuhan mereka di atas mereka itu. Hanya kita orang mukmin saja hak tidak maghdub. Jalan hak tidak maghdub tu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah Tuhan kami jalan yang lurus kepada kerajaan Tuhan. Ini kita sudah berdoa di dalam qiyam. Tiap semayang. Inilah kita kena rasa doa yang kita baca dalam diri. Ada lagi doa dalam diri ialah waktu baca kunut. Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait. Seperti mereka yang telah kamu tunjuk kepada mereka hamba-hamba kamu yang salihin. Yang sampai akhir kunut. Doa saja. Inilah peringkat dan apa nama ni, kedudukan hamba-hamba yang Tuhan pilih, iaitulah hamba yang mukmin salihin. Ada apa yang tidak salihin itu ia punya pasal. Yang kita nak memanggil ni hamba yang mukmin salihin. Sebab dalam Quran itu tidak ada sebut-sebutan mereka yang salihin. Ada, tapi cara dia. Yang Tuhan pasti sangat ialah hambanya yang mukmin. Sebab banyak dalam Quran, ya ayyuhalladzina aman. Hei mereka yang beriman. Tak banyak dalam Quran. Hei orang beriman. Ada juga kita baru Tuhan suruh juga. Macam ya ayyuhal kafirun. Ada juga. Golong-golongan yang kafir.
ada seorang seru juga. Jadi Allah Ta'ala atur pada ayat ini kerana di zaman dulu ialah berkhitab pada Nabi untuk bercakap dengan orang kafir. Tapi dengan Tuhan Raya dia apa baca? Kata dengan kafir. Ya ayyuhal kafir. Golongan-golongan orang yang kafir dengan Tuhan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah bagai kamu semua. Wala antum a'buduna ma'abud. Dan tidak juga kamu menyembah bagai aku semua. Dan sampai akhir surah. Jadi nak bayaknya ada juga seruan Tuhan terhadap orang yang tidak mukmin. Bukannya sikit juga, banyak juga. Hak Tuhan seru orang yang tidak mukmin kerana nak bencang dalam cara nak pergi ke akhirat. Nak pergi ke Adam yang kedua. Itu dia. Seruan Tuhan memang ada. Tapi kalau seru kepada orang mukmin tu kena kepada pokok kita lah. Tuhan raya nak seru dulu. Dah kecek kena seru dulu baru nak raya muka. Seperti ni Tuhan raya. Aku tidak semua, kamu semua. Kamu semua tidak semua, aku semua. Itu makna. Makna kita. Jadi ialah kita nak pimpin kepada segala saudara kita yang mukmin dan solehin. Moga ni lah. Hak moga Tuhan kata, wallahu yad'u ila daris salam. Nak pergi tempat dia panggil. Kemudian bagi kita pihak-pihak orang yang mukmin soleh. Biar berasa benda ni dalam hati semua. Dia panggil. Tuhan kita panggil berkata seorang, dia panggil belakang hamba soleh. Nak ajak pergi tempat daris salam. Maka nak pergi situ pula, Tuhan pula bersyarat banyak juga. Kena beramal salih. Kalau amal tidak salih, tidak dimakbul. Tidak diterima. Nak jadi salih, kena belajar cara-cara sahih. Jangan hak tak sahih. Kerana umpamanya paling besar kali alat dan senjata kita nak mengenakan, nak berjalan kepada keridhaan Tuhan ialah bukan perkara kecil, bukan perkara mudah. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh tidak jadi payah. Seperti firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan golongan mereka yang bersungguh pada nak menuntut, nak buat hak aku redha, maka Tuhan kata perlahan-lahan akan aku beri pada dia. Tanah dia tak sudah bersungguh-sungguh. Nak tanya dan nak tahu siapakah kita ke siapa yang bersungguh. Dalam menjunjungkan kita kepada Tuhan. Kalau siapa bersungguh masuk dalam ayat Tuhan kata walladzina jahadu, tak tahu dia. Tapi alladzina jahadu, yang bersungguh, yang berasa kering mungkin. Gitu maksudnya. Bersungguh ni kalau kita kerja tangan kaki ni apa tu perlu. Tu dah ada sungguh. Apa tak tidur teraman. Tidur sikit-sikit nak hasil kerja tu nak buat. Ada yang nak kabur. Kalau buah main-main tak dapat pokok pun tak boleh. Kena bersungguh, kena betul-betul perlu. Tiap-tiap kerja. Misal, contoh. Ini dikandaki walladzina jahad. Kerja sungguh. Kalau nak dapat hak 100%. Kalau nak 10% tu mudah. Tapi kalau nak 100%, ni kena guna bagaimana Tuhan kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
kami akan tunjuk kepada mereka itu yang bersungguh subulana. Subul bukan satu jalan. Segala jalan baik kami. Oh, mana? Sudah. Hasil. Cuma sekarang kita akan tanya diri kita masing-masing. Aku dapat ke tak subulan? Tak ada. Baiklah orang itu bersungguh sangat tu. Misalnya. Satu orang tu bersungguh sangat tu. Sayanya dia kata. Tapi hak Tuhan kata sebulan tak dapat pun. Itu soalan dan jawapan akan dijawab oleh pengetahuan. Anak tipina dan sebulan. Jahadu pina pada barang yang aku atur. Sungguh-sungguh nak kena cara Tuhan. Umpama kita katanya, misalnya semayang ataupun ibadat lain, haji ke puasa Ramadan ke, semua tu ada Tuhan berlaku. Kalau gitu dengan bersungguh-sungguh kita cari yang mengajinya, jupanya syekh-syekh dan guru-guru dan ustaz-ustazah. Ya tolong tengok kita, tuan. Semua orang ngaji ni tak pada ijazah terkuat. Kena juga apa dia? Syekh. Supaya syekh tu buat markas bagi dia, markah. Kalau tak dapat markas terkuat tu, ngaji lagi. Ngaji dia ataupun di mana-mana guru. Supaya dapat cuacanya sahadah yang tinggi. Itu nak yang kita bersungguh. Yang Tuhan suruh kata bersungguh. Al-jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita memang takut tak jadi. Sungguh pula kata tak jadi. Kerja saja tak boleh makan pun. Orang mau ke sikit. Orang tak boleh. Maka orang tak boleh. Tu kena bersungguh juga. Sehingga dia mati tak boleh bersungguh. Mati. Kerana mati ni kerja kita. Kerja kita kan? Kerja kena lalu datang kita. Gitu. Bukannya kerja kita bukan tepuk. Dia buat mati orang. Yang kerja mati orang ni, ialah Israel. Tu pun tak boleh dia sendiri. Juga, hanya kena Tuhan belakang. Bagus penuh. Makrifat. Makrifat ni satu perkara yang penting bagi seorang ataupun siapa-siapa saja nak mendapatkan keredaan Tuhan. Tuhan atur sama ada aturan. Permulaan bagi nak menjalankan pada keredaan Tuhan ialah kena kenal Tuhan. Bila tak kenal Tuhan, tak betul lagi orang itu. Permulaan dia. Kerana permulaan bagi benda ni, nak cari keredaan Tuhan, kena kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, dapat natijah kenal Tuhan. Ada perasaan yang membeza-beza antara yang baik dan tak baik. Jangan merasa dalam diri masing-masing. Ni tinggi. Bila sampai peringkat tu, dia tinggi dah orang tu di dalam aturan. Aturan nak mendapatkan bendera ataupun menara yang dapat dipandang tinggi oleh yang memandang. Iaitulah dapat tabiat yang tinggi dengan sebab bersungguh di segala segi. Umpama orang berjalankan perjalanan untuk meningkatkan darajah ialah kena sempurnakan ibadah kepada Tuhan. Jadi nak boleh tu kena
mesti kuat cari pengetahuan. Cara-cara dia. Jadi umpama kita kata, memimpinkan hamba-hamba ini ke jalan keadaan Tuhan ialah menjunjungkan segala perintahnya dengan sempurna. Kalau tidak menjunjung secara sempurna, maka Tuhan yang pandai tengok bijaksana sifat. Sifat Tuhan bijaksana pada mempacikan akan hamba-hamba dia. Dia tahu tidak tekuk muka lain tak. Muka lain tak tahu. Kalau Tuhan dia tahu satu persatu kecil dan besar rahsia dan zahir. Tak boleh nak masuk muka lain. Muka lain kau tu tahu, kau tu tak tahu. Tuhan tidak macam tu. Ya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Segala sifat Tuhan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu cara butiran ataupun benda yang dikehendaki. Yang nak lihat tahu sifat-sifat Tuhan itu cara makna dia. Sampai kita kenal dan boleh membezakan perkara-perkara yang baik atau tak baik, sah dan batal dan lain-lain. Itu kerana kita nak cari ilmu, nak mendapatkan membezakan perkara-perkara yang baik dan tak baik. Supaya kita duduk di tempat yang diredha oleh Tuhan. Itu benar yang kita mustahak dan pasti. Kalau kita duduk seperti itu sampai mati masuk dalam perintah Tuhan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kerana tujuan itulah. Nak mempenuhkan makam kebaikan Tuhan akan bagi kepada dia makam yang tinggi dan sempurna. Itu dia kedudukan kita masuk dalam ayat Tuhan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Apa wa'bud? Menjunjung perintah Tuhan sampai mati hatta ya'tiyakal yaqin. Itu benda. Jadi semua benda kita ambil sejarahnya yang dalam kitabillah. Kitabillah ni segala benda ada dalam tu. Kamu nak pandang? Perhati dan tengok. Di dalam Quran ada segala-gala Tuhan kata. Ma faratna fil kitab min syai'. Segala tiga dunia akhirat ada dalam Quran berlaku. Inilah kita seru pada adik kakak dan ibu bapa yang tersesuai dan seperjuangan kerana nak pergi tempat yang Tuhan cadang kepada kita orang mukmin dan solihin. Itu benar yang kita nak panggil adik kakak hari. Macam saya ialah umur dah dekat dengan 80 dah sekarang. Maka tetapi sungguh pun umur saya 80 dekat dah. Tapi suka memanggil kepada adik kakak takut kehilangan. Sayang kepada adik kakak takut kehilangan. Ni saya terima kasih banyak kepada Ustaz Fauzi dan rakan-rakannya dia akan membuatkan ini cara-cara nak mendapatkan cara yang Tuhan suruh junjung. Cara-cara yang Tuhan suruh junjung kat dia. Di mana perintah Tuhan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Takut lupa. Saya takut lupa. Takut lupa adik kakak tak sampai peringkat hak Tuhan jemput. Saya sangatlah. Siapa-siapa saya sangatlah. Kerana jenis dulu kita. Tapi nak bersungguh kepada hak Tuhan redha. Ada apa hak Tuhan tak redha, kita tak pasti. Kerana ramai dah orang tu guna hak Tuhan tak redha.
Kita nak je hak Tuhan rabak. Hak Tuhan tak ada ramai. Dah. Tak payah kita direbut. Dah hak tu. Kita kena direbut hak Tuhan rabak. Tapi benda Tuhan rabak ni benda tu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Tahu ilmu bahawasanya perniagaan Tuhan ni sangat mahal harga, bukan harga emas. Tak ada dengan harga emas. Redaan Tuhan. Tak pada dengan emas perak. Harganya. Tidak ada nilaian. Tengah daripada kelebihan-kelebihan yang saya kata itu. Al-Hajjul Mabrur. Nabi kata. Laisa lahu jaza'un illa al-jannah. Haji yang mabrur. Tidak ada baginya balasan illa al-jannah. Itu makna ala inna sil'atallahi ghali. Tidak ada Tuhan nak balas mereka serta pada waktu kerja haji kan. Mabrur. Dan ni payah nak pergi buat haji. Sabarlah dulu, insyaAllah ada masa insyaAllah. Kita pergi Mekah pula. Kenapa? Al-Hajjul Mabrur. Haji yang mabrur. Laisa lahu jaza'un illa al-jannah. Tidak ada baginya balasan daripada Tuhan melainkan syurga. Ini makna ala inna sil'atallahi wal. Ada nilaian ada dapat syurga. Barang tak pada nak beli dengan dunia sebuah tak ada. Itu mahal. Barang Tuhan cadang kepada hamba-Nya yang Maha Suci. Tuhan Maha Suci, hamba yang Maha Suci, Tuhan tak balas muka suci. Syurga ni buatan Tuhan yang sangat suci. Fahamnya suci, buat suci. Nak bagi pada hamba yang soleh. Allah Akbar. Taufiklah pada kita semua dapat menjalani cara-cara yang Tuhan redha kepada kita. Ingatlah, saya dah penuh dunia. Dah tak payah kita. Dah tu. Penuh dunia dah. Mana hak Tuhan tak redha tu. Maka kita nak baca hak Tuhan redha. Duk nak sangat. Takut terluput. Luput seorang pertama dah. Ada luput ada dah. Ni nak jaga tak semua luput. Ni nak panggil ngaji, nak panggil dengar, buat kuliah, jaga-jaga. Sayang kepada adik kakak dan ibu bapa dan seimbangnya. Sayang. Tengok pun kita duduk jauh ni tapi hatinya tidak jauh. Antara kita, hati kita tidak jauh. Semua tubuh badan saja jauh. Sama cukuplah kita bercakap dengan perkara-perkara wastaf. Moga-moga lagu ni dapat dengan senang. Kita dapat berhubung dan dapat pandang wajah ni masing-masing. Inilah kesyukuran. Inilah tugas yang paling murni. Masuk juga dalam ayat tadi kita baca tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyana. Ini perbelanjaan nak buat muka lagu ni baca bukan mudah payah. Tapi oleh kerana taufik Tuhan, tak payah juga. Dapat hasil juga pada hamba-hamba Allah Ta'ala yang berkehendak benar. Tuhan tunjuk. Tengok daripada tanah diandang bulan. Kerana orang nak boleh kerja ni lama dah dia pisah. Itulah masuk dalam ayat Tuhan. Walladzina jahadu fina. Umpama Ustaz Paul. Dia yang membangunkan benda, mau suara pokok dia, boleh benda ni kerja. Apa saya boleh berhubung dengan ramai-ramai adik kakak yang dikasihi Allah Ta'ala. Inilah masuk dalam Tuhan kata, walladzina jahadu. Dia tujuan hal ni je. Maka Tuhan katakan akhir ayat, lanah dia nahum sebulan. Dengan sebab dia, habis boleh kerja.
La haula wala quwwata. Inilah rahsia Tuhan di akhir zaman pada umat yang mukmin soleh. Nah, maka hasil pada dia sahabat Nabi, Tuhan kata lana diyanahum subulana. Orang sungguh di anak aku tunjuk pada dia. Maka terbitlah natijah yang baik. Bagaimana sebutan Nabi SAW kepadanya yang berusaha ni, berusaha baik ni. Nabi kata kepada Sayyidina Ali karamallahu wajh. Ya Ali, lau hadallahu bika rajulan wahid. Ali, kalau menunjuk oleh Allah Ta'ala ke seorang kepada jalan hidayah Tuhan, dengan sebab kamu, lakana khairul laka min umurin dia. Adalah bagi kamu bahagia Tuhan pada kamu nanti seperti orang dapat seekor unta yang merah. Khairul laka min umurin dia. Anak di umurin ni'am ialah unta yang tulah merah. Jangan-jangan ada 100 ekor tak ada. Berkali 1000 ekor unta pun tak ada lagi. Tulah merah. Maha. Boleh buat mata jeting dia buat mata lain. Buat wasabah. Sebab Nabi kata gitu. Lau hadallahu bika rajulan wahidan lakana khairul laka min humurin ni'am. Nabi kata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kehebatan unta yang tulah merah. Naik di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darajah dia. Sama kena tak tahu. Kata tu ayat unta tulah merah ni kelebihannya tinggi boleh gana dengan itu unta lain patut satu ekor. Kelebihan unta tulah merah. Nak ayatnya masuk dalam ayat Tuhan tadi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bandingnya seperti Nabi kata kepada Ali, lau hadallahu bika rajulan wahidan lakana khairul laka min humurin ni'am. Adalah kelebihan bagi kamu, aku akan beri, Tuhan nak beri kepada kamu. Seperti orang dapat seekor unta yang tulah Nabi wajib. Dia nak tepik dengan Tuhan kata lanah dia nahum subulana. Maka insya-Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz Paul. Akan Tuhan tunjuk lagi depan masuk. Kalau Tuhan kata subulana. Kami akan tunjuk kepada orang bersungguh-sungguh jalan aku. Subulana. Berapa jalan hak aku ada kepada kamu. Insya-Allah Ustaz Fauzi akan menambah lagi. Di atas jasanya dia memenapah pada orang. Itu mutabakah daripada perkataan Rasulullah kepada Sayyidina Ali tadi. Itu bentuk. Tiap-tiap muka punya rahsia banyak baca-baca. Okey, satu. Itu keluar ilmu yang ada dalam diri manusia. Tapi kalau hak tak sungguh, tak beri. Dia kata, walladzina jahadu. Ada tak ada jahadu, tak ada. Dia nak sungguh. Baru dapat. Tuhan kata. Tuhan Nabi kata. Tuhan kata. Nabi ni apa? Hak Tuhan kata. Tak ada lah lebih pada hak Tuhan. Ngaji dasar sampai pada hak Tuhan bagilah sepenuh naik taraki. Kau naik. Kau terbuka pada jalan yang Tuhan. Inilah matlaub bagi kita dan atas kita. Ini menuju kita. Jadi tuju arah Tuhan Al-Quran ni masuk dalam bersungguh-sungguh dan masalah Tuhan kata wa'bud. Menjadi hamba aku yang sepenuh lah. Wa'bud. Jadi hamba aku yang sepenuh. Kalau semua aku sentiasa sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Ingat mati. Ini dah tempat tugas kita. Sebab kalau orang tanya
Sebab apa orang kekal dalam syurga, orang tanya. Sebab apa tu orang kata khalidina fiha abadan dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Jadi dia orang tanya abadan sebab apa? Maka jawapan dengan cara hikmahnya. Sebab ada dah dalam hati dia bertunai dah dengan ibadat. Selama aku hidup, aku nak ibadat pada sampai mati. Sebab inilah sampai mati, inilah yang dikatakan hikmah yang akan bagi kekal saja. Dalam hati ada dah. Selagi aku hidup, aku nak ibadat pada Tuhan aku datang perintah dia dan dengan taufik. Itu benar ya, rahsia. Jawapan bagi dia tanya sebab apa kekal syurga. Kerana ada kuasa dah orang-orang masuk syurga ni, aku nak semua Tuhan sampai mati seperti dia perintah akan aku suruh ikutkan perintah dia sampai mati. Gitu, ada gitu. Itu rahsia kekal syurga. Tuhan bijaksana pada mengaturkan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah dari hari raya itu cara. Ada apa orang kekal neraka? Waktu dianya tak setaubat. Orang tanya sebab apa kekal neraka? Sebab hidup dia tak setaubat. Sebab tu kekal neraka. Pasal sifat sombong dia tu tak sebuang. Jadi lunah asalnya si sombong, maka kekalnya sebab sombong tak setaubat. Maka jadi dia kekal neraka. Tuhan pandai menyusunkan tadbirnya. Dia tak setaubat dalam hal keanikan dia dan kelalaian dia dalam hidup selama ini, mati dan maka kekal juga dalam neraka. Itu susunan dan tadbir yang baik dari Tuhan kita yang hakim. Ada siapa nak rawat? Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bala wa ana la zalik. Itu cara kita nak pergi kepada tempat Tuhan panggil. Bukan tempat harga murah, Tuhan panggil. Ada nilaian harga tempat. Lagi masalah wujud yang ada luar. Benar Tuhan panggil, bukan sedek. Bukan medal muzekor dia. Allah Akbar. Mulai hak sudah dah esok tak ada gambar satu dah. Lah ni je kamu kena buat aku suruhnya. Esok tak payah dah. Bila masuk dalam serigala pada jadat tu, dia gerak lalu. Tamanu. Mu cerita nak makan apa. Siapa selalu lututmu. Dia dengar pinggan mah. Lah ni kena rebuh. Allah. Tak ada. Taman ni, kata Tuhan. Cinta nak makan apa? Nak makan burung panggang. Mari selalu. Apa selalu? Ada ke lagu tu lagi mesin? Tak ada. Tak ada. Nak makan apa? Cinta tu dah lah. Mari selalu. Apa selalu? Ketemu-temu, mari makan. Buah-buahan berselayut datang katil. Ada lagi tu dunia? Tak ada. Inilah yang dikatakan ada inna sil'atallahi wa riyah. Allah Subhanahu Wa Taala Karim, Azim, Hakim. Ala kulli syai'in qadir. Ni yang nak seru demo ni. Nak seru siapa sen. Siapa nak meko hak tu perlu. Dia bahasa burak lagi meko. Ini bahasa lelaki-lelaki. Di sini bukan tempat berhak. Sebab mereka perintah Tuhan. Nak faham.
yang sayang dan saya sayang kepada adik kakak. Nak jemput seperti Tuhan jemput adik kakak semua, marilah pada keredaan aku. Jadi kita ni tolong bersekutu di atas tolong cara yang Tuhan suruh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tak. Itu benarnya. Maka kita masa ada 20 minit tersampai dah lah. Jadi kita nak buat habuan apa nama ni, habuan telinga sikit lah kan anak sudah. Kamu apa yang kita dapat seperti 2 pagi ni tu, telik renung pula lah, tengok pula ni. Jangan duduk biar celah-celah ini kita. Telik renung pula fikir atas apa juga. Jangan biar. Telik renung tengok. Mudah-mudahan saya kata dalam dia nak tu bulan. Kenapa? Oh ni demo-demo hari tu. Ada dengar kata tengok tu kok belakang tu. Sebab tu lah Tuhan akan bagi. Rahsia. Kalau buat mudah-mudah kita tak tahu dia ni boleh jadi Allah Alam. Itu maksud. Nah, untuk kita nak tahu perkara-perkara hak di akhirat siti. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Masalah Nabi ada sepeda. Datang pada hadis yang sahih daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW bersabda, apabila adalah hari kiamat dan hari hasar mana berhimpun segala makhluk daripada manusia dan jin dan binatang. Dan hari nadamah. Nadamah makna tempat sesat. Tak ada kubur lagi sesat tu. Kalau dapat sesat tu, ada kubur tu termudah. Apa lagi neraka pada masa. Nama dia hari nadamah. Nadamatul hasyri. Maknanya berhimpun pada masa segala manusia dan segala binatang dan segala jin dan pokok setan. Tempatnya, pusatnya di Baitul Maqdis. Pokok tu surah Tuhan. Luar mana dia jadi. Itu dia. Tu ada masa. Tapi kena pergi belakang. Kerana Tuhan suruh pakai helok di pada masa belakang. Hari di sengkala yang kedua. Dia kata, mahasar Allah Ta'ala akan umat aku daripada kubur mereka itu atas 12 jamaah, atas 12 kubur. Nabi ayat. Adapun jamaah yang pertama dihasarkan mereka itu daripada kubur. Dia ada bagi mereka itu tangan dan kaki. Tak ada tangan, tak ada kaki. Maka yang menyeru daripada pihak Allah Ta'ala inilah mereka yang mensakiti akan jiran. Pada masa dia tak ada kaki, tak ada tangan. Orang menyakiti jiran-jiran. Mati mereka itu dan tiada taubat mereka itu daripada menyakiti jiran. Maka saya pada masa kaki kudung, tangan kudung. Inilah balasannya, yang ini kaki kudung, tangan kudung. Balasan mereka itu. Dan tempat kembali mereka itu kepada neraka. Itu dia. Itu satu pun. Yang kedua pula,
Yang kedua, dihasilkan mereka itu daripada kubur mereka itu atas rupa dabah. Apa dabah? Dabah itu asalnya menatang. Tapi di sini dia kata atas rupa babi. Ini muncul lebih. Maka menyeru oleh orang yang menyeru daripada pihak Allah Ta'ala, inilah mereka yang bermain-main di dalam semayang. Banyak benar bermain dalam semayang, kan? Mata ia bermain-main menengok waktu menengok tengah semayang. Dan mati dia tidak tabak daripada main dalam semayang dia. Balasan mereka itu dan tempat kediamannya itu kepada neraka. Seperti firman Allah Ta'ala nasnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail itu neraka dalam neraka jahanam itu wail, yakni wadi dalam neraka jahanam. Yakni wadi dalam neraka jahanam. Bagi segala mereka yang sembahyang. Bermain-main dalam sembahyang mereka itu. Itulah orang yang main-main dalam sembahyang. Kena rakyat budak tu berlaku jangan duduk main dalam sembahyang. Nah. Dua dah. Yang ketiga, jamaah yang ketiga maka dihasilkan mereka itu daripada kubur mereka itu dan perut mereka itu seumpama bukit besar pun seperti bukit. Penuh daripada ular dan kala. Seperti segala barang besarnya seperti utor-utor. Barang ataupun kuda-kuda besarnya. Penuh dalam perut dia. Ular dan kala. Maka menyeru daripada pihak Allah Ta'ala, inilah mereka yang melegah mereka itu akan zakat. Tak bagi zakat wajib. Dan masa hidup dia. Kemudian dia mati mereka itu dan tiada taubat daripada tak bayar zakat. Maka inilah balasannya, perut jadi besar macam bukit dan penuh dalam perutnya ular dan kala. Dan tempat kembalinya itu api neraka seperti firman Allah Ta'ala, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nar jahannam. Itu ayatnya. Kemudian puak-puak yang keempat pun. Adapun puak jamaah yang keempat, maka dihasilkan, dihelakkan kepada padang mahsyar daripada kubur mereka itu mengalir daripada segala mulut mereka itu darah. Darah. Tubik mulut mereka pada masa. Dan segala perut mereka itu terhala jadi labuh perut dia. Dunia ni ya besar-besar gitu saja. Sana pada masa terhala dah koleh perut dia. Terhala atas bumi. Perut tu labuh. Dan api keluar daripada mulut mereka itu. Maka menyeru daripada pihak Allah Ta'ala, inilah mereka yang dusta pada jual beli. Dia pelawak, di atas dia bila baik, barang-barang dia jual. Maka belilah orangnya. Kena beli belakang. Kerana dia kata dia kata barang molek. Padahal bukan lapar. Itu dia. Maka, dan mati mereka itu dan tiada taubat daripada menipu. Maka inilah balasan mereka itu dan dikembali mereka itu kepada api neraka juga. Diriwayat Abu Nakal. Seperti firman Allah Ta'ala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi thamanan fa'imanihim samanan qalila. Ini nafiyah. Yang ke-50. Adapun jamaah yang ke-5, maka dihasilkan mereka itu daripada kubur mereka itu, berlindung mereka itu daripada manusia. Nampak seperti berlindung itu daripada orang ramai pada masa. Dan bau mereka itu terlebih busuk daripada bakai yang busuk. Maka menyeru daripada pihak Allah Ta'ala, inilah
Mereka yang sembunyikan akan maksiat dia buat, orang tak tahu. Dan sembunyi daripada manusia, ada orang tahu dia buat, sampai dia mati. Dan tiada takut mereka itu daripada Allah Ta'ala. Maknanya, orang tidak masuk dalam gambar email lah maknanya. Dan perangan dia lagi tu ni. Dan mati mereka itu, dan tiada tabat mereka itu daripada perangan-perangan dia tadi. Inilah Tuhan kata lagi, yastaquna minan nasi wa la yastaquna min Allah. Itu ayat dia. Itulah saja apa nama ni, habuan telinga untuk kita mendapatkan sedikit riwayat daripada kita benda gaib. Mudah-mudahan kita akan memikir dan dapat kita dengan taufik Tuhan, kita dapat bertaubat daripada segala-segala aneka yang Tuhan tak setuju yang kita lakukan. Kenapa? Taubat ini satu sifat yang mesti kita tahu dan amalkan. Kena bersih daripada segala dosa dan kesalahan dalam segi kita mengerjakan ibadat pada Tuhan. Kerana syarat bagi sepenuh ibadat pada Tuhan itu kena suci hatinya dan tubuh badannya. Itulah satu perkara yang Tuhan sudah pasti kepada kita orang yang mukmin dan soleh. Nak suruh bersih setiap hari. Sucikan badan, sucikan hati setiap hari. Maka satu daripada sifat yang mudah yang pasti kita tahu dan beramal ialah bertaubat daripada segala dosa besar dan kecil, zahir dan batin. Kerana nak mengerjakan ibadat tak boleh tak cuci zahir dan batin. Syarat bagi sah dan syarat bagi sempurna, syarat bagi Tuhan terima. Kalau tidak seperti itu maka tak comel ibadat. Tuhan nak comel. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala comel. Comel Tuhan kita. Maka dia kasih benda comel. Comel amal dia ni kena bersih zahir dan batin. Baru Tuhan terima hak dia membuat. Sebab tu masuk dalam syarat sebenar bagi siapa-siapa ibadat pada Tuhan. Sebelum mati ni biar bersihlah zahir dan batin. Kerana kita nak pergi tempat yang keredaan Tuhan, yang Tuhan cadang kepada kita semua, insya-Allah SWT. Maka sekianlah saja bila kita berhidayah. Bagi Allah Ta'ala akan memerintahkan taufik kepada kita semua. Ialah harap maaf di atas apa-apa yang keluar daripada saya berasa tak sedap dengar. Harap maaf saja kerana maaf tidak berat mana. Harap maaf saja dan insya-Allah SWT Allah mengampun kepada kita di dalam segi-segi kita berjalan ke dalam tempat keredaan Tuhan. Allahumma qul lana wa li walidina wa li masyayihina al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimatil ahyar bi rahmatika ya Allahumma lana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma qul lana lima tuhibbu wa tarda. Allahumma qul lana lima tuhibbu wa tarda bi rahmatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.